إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. Maksudnya daripada Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma katanya, diberitahu Nabi SAW bahawa aku berkata, demi Allah, aku tetap akan berpuasa di siang hari dan aku tetap bangun di malam hari selama aku hidup. Lalu bersabdalah Nabi SAW, engkaukah yang menyebut demikian? Aku berkata, sesungguhnya akulah yang menyebutnya demi bapa dan ibuku menjadi ganti. Gantian engkaulah kepada bapa dan ibuku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan demikian. Maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangkitlah. Berpuasalah daripada setiap bulan 3 hari, kerana kebaikan akan diganda dengan 10 gandaan. Maka itu telah menjadi puasa setahun. Aku berkata, sebenarnya aku lebih kuat untuk melakukan lebih banyak daripada itu. Lalu Nabi SAW bersabda, berpuasalah engkau sehari dan berbukalah 2 hari. Aku berkata, sebenarnya aku mampu lebih daripada itu. Nabi SAW bersabda, maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Maka itulah puasa Daud alaihi salam. Dan itulah sebaik-baik puasa.
Aku berkata, aku mampu lebih daripada itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Riwayat lain menyebut tiada puasa lebih daripada puasa saudaraku Daud alaihi salam separuh tahun. Maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab puasa dan Muslim juga dalam kitab puasa. Jadi insya-Allah pada malam ini kita bertafakuh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang dan juga mengimbau kembali sejarah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat tarbiyah khusus baginda sallallahu alaihi wasallam berkait dengan siyamun nahar dan juga qiyamul lail, berpuasa di siang hari dan berjaga di malam hari. Hadis yang kita baca ni cerita pasal puasa sunat. Tapi yang kita nak belajarnya sebagai persiapan di bulan Ramadan ialah tentang bagaimana semangat ataupun konsep asal kepada puasa di siang hari dan juga berjaga di malam hari. Yang kita tahu bahawa Ramadan itulah pengisiannya. Berpuasa siang hari adalah fardu. Menghidupkan malam Ramadan adalah sunat, nafilah, tambahan. Jadi kita tengok kepada sejarah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi bahagian yang menguntungkan. Dia seorang yang mendapat rezeki puasa dan rezeki berjaga malam. Ini pun rezekilah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami agih-agihkan kepada manusia kehidupan mereka. Sebagaimana diagihkan kaya miskin, diagihkan kenyang lapar, di sana ada satu lagi lah pembahagian Tuhan, iaitulah bagi tentang puasa, sembahyang, macam-macam orang kata kelebihan manusia. Sebagaimana pernah Imam Malik radhiyallahu anhu datang kepadanya surat daripada seorang kawan dia yang mencadangkan kepada dia supaya menghabiskan masa sepenuhnya dengan ibadat. Ada seorang kawan dia nama Abdullah ibnu Amar jugalah, ataupun Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari Al-Abid, seorang yang kuat ibadat. Dia hantar surat kepada Imam Malik memesan kepadanya supaya menyendiri dan buat amal, dan tidak lagi berhimpun dengan orang ramai. Sebenarnya Imam Malik sendiri di hujung-hujung hayat dia, dia menyendiri sungguhlah. Dia berhimpun dengan pelajar, kemudian dia tidak ada tanggungjawab sosial lain. Dia tidak berkawan, dan dia tidak ziarah orang, dia pun tak tanya khabar orang. Ni kisah benar Imam Malik. Jadi ada kawan dia kata, molek
Dia kata mung sepenuh masa dengan amal, beruzlah. Kemudian ilmu tu pun tak payahlah, dia kata himpung-himpung. Imam Malik hantar surat kepadanya, dia kata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengagih-agihkan amalan sebagaimana dia mengagih-agihkan rezeki. Setengah orang diberi rezeki kepadanya untuk sembahyang, sembahyang banyak, selain daripada sembahyang fardunya. Ada yang diberi rezeki puasa, ada yang diberi rezeki untuk bersedekah, ada yang diberi rezeki untuk berjihad, ada yang diberi rezeki untuk mendalami ilmu, menyebar ilmu, mengajar ilmu. Macam-macam jenis, dia kata. Maka tak payahlah, dia kata, paksa-paksa aku untuk pilih caramu. Cara aku ni pun betul juga. Bahkan sebesar-besar ibadat, iaitulah menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia ni antara orang tokoh, orang kata simbol yang ditunjuk jari kepadanya tentang puasa siang hari dan juga berjaga di malam hari. Dia anak muda di zaman Nabi kita SAW dan tengah semangat. Sebenarnya dia ni orang cerdik. Dia menulis di hadapan Nabi SAW hadis ketika orang lain kalau menulis pun tulis Quran. Tapi dia telah menulis Quran dan menulis hadis, dipisahkan. Dan Nabi beri kepercayaan kepadanya. Abu Hurairah kata, "Maka na ahadun aksara hadisan minni illa ma kana inda Abdullah bin Amr fa innahu yaktubu wa la aktub." Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadis lebih daripada aku kecuali yang ada di sisi Abdullah ibn Amr. Kerana dia menulis tetapi aku tidak menulis. Tetapi hari ini kita tengok hadis Abu Hurairah jauh lebih banyak daripada hadis Abdullah ibn Amr. Hadis Abu Hurairah mungkin 7 hingga 8,000. Hadis Abdullah bin Amr ni 1,000 lebih je. Sebenarnya yang menghalang banyaknya hadis Abdullah ibn Amr ialah dia melebihkan ibadat. Katanya ibadat inilah yang menyebabkan lebih Abu Hurairah. Abu Hurairah dia sepenuh masa dengan ilmu. Abdullah sejak dia kena sembahyang, sejak dia kena puasa, dia jatuh hati dan berdarah daging sungguh. Dia jadi sayang molek kepada puasa. Dia sayang sungguh kepada sembahyang malam. Lagu pelik lah orang kata. Yalah, ni barang syariat baru belaka. Sebelum ni jahiliah, tak kena sembahyang, tak kena puasa. Sahabat-sahabat dulu kata, laula kama sallaina wa ma tasaddaqna wa ma sumna wa ma tasaddaqna. Dia kata, ya Allah, kalau tidak kerana-Mu, kita tak kena sembahyang, kita tak erti puasa dan kita tak kena bersedekah. Sejak bertemu Islam ni lah, kena sembahyang, kena puasa, kena sedekah. Ini nikmat sungguhlah. Kenyang orang kata, kenyang naluri lah. Sebab kita ni bukan kenyang makan minum saja. Manusia ni lah, dia bukan kenyang dengan makan minum saja. Manusia, mana-mana manusia, hak jahat lagu mana pun, hak kafir lagu mana pun, dia tidak kenyang dengan makan minum saja. Orang Arab kata, innama anta birruhi la bil jismi insanu. Sebenarnya kita manusia ini, dia hebat dengan roh, bukan dengan sebab jisim. Kita jadi manusia dengan sebab roh.
bukan dengan sebab jisim. Apa maksudnya? Maksudnya hebat kita sebagai manusia ni bukan kerana jasmani, tapi kerana rohani. Kalau jasmani, tubuh kalau ikutnya tak menang kita lah, menang gajah. Gajah gagah dah kita lagi. Jadi gajah lebih mulia sebab dia tubuh dia besar. Bukan gajah lah, orang kata kubah besar dah kita. Lembu jatang, lembu bonggok, gagah dah kita lagi. Jadi hebat dia. Kalau tenaga pun ada orang hebat daripada kita. Rimau, singa, gagah dah kita. Silat-silat kera gagah dah kita. Kita non-naik kejap je tak rock. Duk main kat gymnasium kat budak-budak tu. Duk non-naik macam kera. Tapi kejap je lakik benggal, lakik ni lengar macam-macam. Kera senyum je duk main belakang kita. Jadi hebat dia lah orang kata. Mata pun hebat bagai lain lagi. Kita baru mengetah, dia tengok jauh lagi kita. Kita baru serepok, jumpa dah. Dia jumpa kita tak ada lagi. Kita cu tepi hutan tu dia nampak dah kita. Kita baru nampak dia. Mata cerah dia. Telinga gitu juga. Kita baru nak dengar dia tak ada lagi. Duk gerak dah telinga dia. Tahu dah kita gerak, kita jalan. Jadi manusia ni sebenarnya dia tak kenyang dengan makan minum saja. Tak kenyang dengan fizikal saja. Dia kena kenyang barang lain. Barang rohani. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu setelah lama mereka di alam gelap, jahiliahnya, sembah berhalanya, laungan-laungan jahiliahnya, sebutan-sebutan jahiliahnya, doa-doa jahiliahnya, ibadat-ibadat jahiliahnya, sedekah jahiliahnya, belanja jahiliahnya, korban kerah tenaga, kerah masa untuk jahiliah. Orang panggil macam makan tak kenyang, makan tak betul lah, makan banyak tapi tak kena. Jadi tidak memenuhi selera. Sebab itulah sahabat-sahabat dulu bila pertama kali diperkenalkan sembahyang, diperkenalkan puasa, diperkenalkan haji, diperkenalkan sedekah, diperkenalkan jihad, diperkenalkan zakat, Allah, dia rasa jelira sungguh. Nikmat yang dikurniakan Allah memenuhi kehendak dan naluri. Abdullah ibn Amr ibn al-As antara orang yang bila dapat sembahyang, bila dapat puasa ni, dia jadi orang kata luar biasa dia. Sayang ke sembahyang, sayang ke puasa sehingga tidak seimbang. Dia kebetulannya ayah dia ni orang mulia. Ayah dia ialah Amr bin al-As, salah seorang di antara orang mulia Mekah, bahkan penghulu Mekah, terutamanya lepas perang Badar. Yang mana Abu Jahal, Abu Lahab semua mati belaka dah. Jadi dialah hebat masa itunya. Di belakang Abu Sufyan, Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal. Ni anak-anak muda di Mekah yang jadi penghulu. Jadi ayah dia Amr bin al-As orang mulia. Jadi Abdullah ni bila besar dicari menantu yang mulia lah, cari bini mulia. Amr bin al-As cari menantu perempuan, beri kepada anaknya Abdullah. Daripada orang berketurunan, daripada orang bangsawan Mekah, dikahwinkan dengan Abdullah. Tapi orang kata tak betul lah sungguh. Abdullah jenis tak minat orang perang. Dia macam medah. Tapi dia masa tu tengah tak minat orang perang. Dia duk minat sembahyang. Duk minat ke puasa. Jadi Ammar ni
sayang kena tu lah. Dia tanya semua. Tanya. Lagu mana? Anak aku ni, Abdullah, duduk ngemu. Tiba-tiba perempuan ni kata, ni'mar rajul. Sebaik-baik lelaki. Seorang yang tidak pernah duduk atas katil. Dan tidak pernah sentuh makanan, dia kata. Lagu mana? Jadi Ammar ni dia orang cerdik. Dia urusan besar-besar pun dia pandai. Perang pandai, berdamai pandai, menguruskan urusan-urusan besar. Dia lah hulunya. Jadi bawa urusan keluarga kecil-kecil ni dia cerdik lah. Dia kata sebaik-baik lelaki lagu mana anak aku ni. Sedangkan dia tidak sentuh katil dan tidak sentuh makanan. Tak ada nikmat berkeluarganya. Berkeluarga ni makanan, bini masak, makan sama-sama. Kemudian tidur sama, dulu tidur seorang ni ada bini. Tiba-tiba perempuan ni kata sebaik-baik lelaki yang tidak menyentuh katil dan tidak sentuh makanan. Jadi dia fahamlah bahasa ni bahasa orang beradab, orang panggil orang bangsawan, bukan budak kampung kau dia kutuk habislah. Bahasa kotor. Ni perempuan bangsawan, dia cakap molek. Jadi dia fahamlah. Dia pun kenal anak dia. Dia kata Abdullah ni tak jauh dah. Kita sengaja cari perempuan comel ke dia, perempuan bangsawan ke dia, boleh duduk keluarga rumah tangga, tiba-tiba dia buat perangai. Perangai sembahyang tak berhenti, perangai puasa hari-hari. Jadi dia bawa menantu dia ni pergi jumpa Nabi SAW. Nabi tanya tentang Abdullah ni apa halnya, mai nak mengadu. Dia sebut apa yang disebut kepada Ammar ibn al-As. Maka Nabi panggillah Abdullah ini. Dalam hadis yang kita baca ini, sampai kepada Nabi SAW bahawa Abdullah ibn Ammar dia bersumpah. Dia kata wallahi la asuman nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Dia muda lagi. Kata baru kena hidup, tiba-tiba dia bersumpah, aku demi Allah tetap berpuasa di siang hari, tetap berjaga di malam hari selama aku hidup. Jadi kisah kita ni bulan Ramadan kita akan bertemu dengan puasa siang hari, berjaga di malam hari. Inilah kisah Abdullah ibn Ammar. Jadi dia bersumpah, dia kata selama aku hidup, siang adalah puasa, malam adalah qiyamul lail, adalah berdiri semayang. Suka dapat dua ibadat siang malam ini, amalul yaumi wal lailah. Jadi ini orang panggil tarbiyah, didikan Nabi SAW. Apa makna tarbiyah? Awak kita silap faham tarbiyah ni, tarbiyah pendidikan. Kita kalau tarbiyah kau kata nyaknya ke kawan tu lembek loli. Pakai makan pun tak berzat, pakai pun lebih kurang, tidur pun tak cukup. Kerana tarbiyah kononnya lah. Jadi bila sebut tarbiyah kau berat. Tarbiyah ni pendidikan. Pendidikan kita pun berat. Budak-budak bawa beg nyaknya orang kata. Teruk daripada orang tua. Pergi mikro naik bukit lagi. Orang tua kita dulu naik bukit, bawa kapok, bawa macam-macam. Tapi budak kita pergi sekolah berat pada tu lagi. Kemudian sekolah pula, dulu pukul 1 berhenti dah. Lah ni pukul 3. Lepas tu balik mari pula bahasa. Pukul 5 pukul 6. Lepas tu Jumaat 1 pula. Lepas tu kemah pula. Kata lelah budak-budak. Ni pendidikan ke orang panggil? Tarbiyah ke? Dia tarbiyah ambil daripada perkataan rububiyah.
Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa dia Rabb? Rabb dalam bahasa Arab ialah membiak, orang kata membiak. Macam kita bela ayam, macam kita ternak kambing, sama je Rabb. Dulu kita pernah baca kisah Tauqi Nabi SAW apabila nak diruntuhkan Kaabah, dipanggil Abdul Muttalib. Dia kata, apa mu nak apa? Sebelum daripada kita runtuhkan Kaabah ni, apa permintaanmu? Dia kata, ibili, unta aku. Abraha kata, pelikmu ni, aku mari nak runtuhkan Kaabah. Cakap bak Kaabah lah, apa cakap bak untamu? Unta yang dirampas oleh Abraha tengah-tengah jalan mari tadi. Abdul Muttalib kata, innama ana rabbul ibil walil ka'bati rabbun yahmiha. Aku hanyalah penternak unta. Adapun Kaabah, dia ada Tuhan jaga dia sendiri. Cakap dengan Tuhan tu lah, dia Tuhan Kaabah, bukan aku. Memang terkejut Abraha lah dengar jawapan tu. Jadi Rabb ialah Rabbul Ibil, penternak unta. Penternak ni lagu mana? Penternak ni sikit-sikit orang kata. Dia makan hari-hari. Sebab itulah orang tua payah kita ajak marimau kita, sebab dia kena jaga hari-hari. Tak boleh orang kata dia makan hari ni untuk seminggu. Seminggu dia boleh pergi jalan. Sebab apa? Sebab dia tinggal dah. Dia makan dah. Tak ada. Dia kena makan sikit-sikit. Jadi ini orang panggil tarbiyah. Tarbiyah ni mari daripada seni ciptaan Tuhan. Dalam Quran kata, walakin kunu rabbaniyin. Hendaklah kamu menjadi rabbaniyin. Apa ni rabbaniyin? Rabbaniyin orang yang mengikut tarbiyah Tuhan. Sikit-sikit. Kalau guru, mengajar sikit-sikit. Kalau anak murid, ambil sikit-sikit. Tak boleh ambil banyak-banyak. Ambil banyak-banyak mutah orang panggil. Pergi banyak-banyak mutah. Macam orang makan juga. Nak suruh dia makan untuk seminggu lalu, tak boleh. Dia boleh makan tapi mutah lah. Jadi nyakit pula. Tengah hari lapar dah. Kena makan lain pula. Jadi tarbiyah sifatnya sikit-sikit. Imam Bukhari dulu, Rabbaniyin, dia kata, allazina yata'allamuna kibaral ilmi qabla sigari. Orang yang ambil ilmu besar-besar sebelum ambil ilmu kecil-kecil. Mana ilmu prinsip-prinsip dulu, hak besar-besar. Syarat-syarat, rukun-rukun, hak wajib-wajib disepakati dulu. Kemudian barulah ambil pendetilan. Ini orang panggil belajar dengan cara yang betul. Guru Rabbaniyin, ulama Rabbaniyin ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari. Allazina jama'u ilal ilmi al-fiqha was siyasah. Orang yang bukan sahaja himpun ilmu, maklumat, tetapi bijak, politik dan bijaksana di dalam memperturunkan ilmu. Memperturunkan ilmu betul pada tempatnya, betul pada orangnya, betul pada masanya, betul kepada keperluannya. Jadi ni orang panggil tarbiyah. Berat-berat tak boleh. Nabi kita SAW mengumpamakan orang yang nak berat ni, macam Badawi yang nak suruh unta dia jalan cepat. Nabi kata, Al-qasda tablughu. Sikit-sikit barulah sampai. Fa innal mumbatta la ardan qata wala zahran abqa. Kerana orang yang nak cepat ni, orang yang nak cepat, Nabi SAW kata macam Badawi yang kerah keldai dia, katok keldai dia suruh jalan cepat. Nak jalan jauh. Daripada Mekah nak pergi ke Syam. Naik keldai, naik unta.
Tiba-tiba baru start, katok dah. So jalan cepat, nak sampai cepat ni. Perjalanan sebulan. Nabi kata, la ardan qata' wala zahran abqa. Tidak ada bumi yang dia boleh rentasi dan tidak ada belakang kenderaan yang tahan. Orang kata baru jalan sekejap, mampu unta tu. Dah katok semua, so jalan laju. Jadi tak sampai ke mana. Sebab kalut. Gaduh. Jadi betul dah. Suka ke semayang, betul dah. Suka ke puasa, betul dah. Tapi kena bergaluh. Supaya tahan lama. Barangnya bukan nak pakai sehari dua. Kita dalam Quran sebut wa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'budillaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehinggalah datang kepada engkau keyakinan, iaitulah kematian. Jadi kita nak ibadat ni nak tahan sampai mati. Jadi Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia muda lagi, lambat lagi, perjalanan jauh lagi. Tiba-tiba bersumpah untuk siangnya hanya untuk puasa, malamnya hanya untuk berdiri semayang, sehinggalah dia mati, dia kata. Jadi bertuahlah dia berjumpa Nabi SAW. Kalau jumpa orang-orang kediang lepas Nabi, penuh ranah anak-anak muda Islam lah, yang sungguh macam Abdullah ibn Amr. Kalau tanya orang-orang kediang, molek lah. Nak sembahyang apa tak larangnya, kena suruh sembahyang ni. Kalau main jangan main. Kalau dia kata nak sembahyang, takkan nak larang. Dia nak puasa, takkan nak larang. Kalau kata nak pergi ngorak, laranglah. Tapi ni Nabi kita SAW, sesuatu yang sangat tidak dijangka. Ini orang panggil hikmah, sunnah. Bijaksana Nabi SAW dia dalam memperturunkan ilmu, di dalam mendidik. Jadi Nabi tak bagi rupanya. Nabi kata, fa innaka la tastati'u dhalik. Kamu tidak mampu melakukan demikian. Lalu apa yang diajar oleh Nabi SAW? Nabi kata, fasum wa aftir. Puasa dah apa, tapi kena buka juga. Wanam wakum. Tidur dan bangun. Jangan bangun saja, tidur. Wasum minasyahri salasata ayyam. Nabi pun cadanglah kepadanya, supaya berpuasa daripada setiap bulan 3 hari sahaja. Nabi kata 3 hari sebulan comel dah. Ini bukan bulan Ramadan lah, bulan-bulan lain. Jadi 3 hari sebulan comel. 3 hari sebulan ni dalam nilaian Tuhan sebenarnya sama dengan 30 hari. Macam tiap-tiap hari dah. Sebabnya al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan diganda 10. Ini dalam undang-undang Tuhan. Satu kebajikan diganda 10. Maknanya kalau sehari jadi 10 hari. 3 hari maknanya 30 hari. 30 hari, 3 hari yang dimaksudkan ialah ayyamul bil, dipanggil hari-hari cerah. Hari cerah ni orang lain tak pandai, orang tepi patah pandai lah. Orang ke laut pandai. Orang lain learning duk main Januari, Februari, dah ingat dah ke bulan hijrah ni, bulan Qamariyah ni. Dia tak sedar 13, 14, 15 daripada bulan Islam. Tiap-tiap bulan comel puasa lah. Puasa 3 hari ni orang panggil puasa penuh sebulan. Kalau tiap-tiap bulan orang panggil puasa sepanjang tahun. Kalau sepanjang umur orang panggil puasa sepanjang umur. Ini comel didikan Nabi SAW kepada puasa. Maka
Nabi kita SAW cadang kepadanya sebaik-baik cadangan lah. Hak ni comel kata. Daripada muda kalau boleh mula, sihatlah kawan. Sihat agama orang panggil. Sebelum daripada sihat tubuh lah. Jadi Nabi kata kalau puasa ni orang panggil siyamud dahar. Puasa setahun penuh. Kalau tiap-tiap bulan boleh buat lagu tu. Kalau boleh dilakukan tiap-tiap bulan, maka orang panggil siyamul umur. Puasa sepanjang umur. Tapi dia tengah semangat molek. Dia kata inni la utiku afdala min zalik. Aku mampu lebih daripada itu. Dak badan dia kata aku hari-hari dah puasa, dakkanlah 3 hari lajak kata hilang. Jadi Nabi kata sum yauman wa aftir yaumain. Kalau gitu mau puasa sehari, membuka 2 hari. Maknanya lebih kurang dengan puasa Isnin Khamis. Puasa hari Isnin, puasa hari Khamis. 2 kali seminggu. Banyak dah, sebulan jadi 8. Nabi cadang lagi tu. Dia tambah juga. Dia kata inni la utiku afdala min dhalik. Aku mampu lebih daripada itu. Maka Nabi kata fasum yauman wa aftir yauma. Berpuasa sehari, berbuka sehari. Fadzalika siyami Daud. Itu orang panggil puasa Daud. Tengok tu. Jadi sekarang kita telah bertukar banting dah daripada seorang sahabat Abdullah ibn Amr. Rupanya Nabi menunjuk kita kepada jalan seorang Nabi yang mulia, Nabi Allah Daud alaihissalam. Kita bulan Ramadan yang bakal kita tempuhi ni sebenarnya molek kalau kita jadikan sasaran. Sasaran ni pula orang kata kalau kita duduk bilang 1, 2, 3, 4 payah. Mudah sekalinya kudwah orang panggil. Cari contoh tauladan. Contoh orang yang dah keluar daripada Ramadan. Sebenarnya tak ada orang yang puasa kita ni dah bangun malam di bulan Ramadan kita ni. Kita warisi daripada ibadat Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud contoh seorang yang berpuasa di siang hari dan berjaga di malam hari. Tapi nak jadi sepanjang umur tu daripada muda sampai ke tua tu, sampai ke mati, ada cara dia. Tidak melampau, tidak kalut-kalut, tidak gomor sekaligus, tidak, pandai dia eceh, pandai dia atur. Akhirnya jadi macam makan kita lah, makan tak ayah aja. Makan kita pandai, makan sikit-sikit, makan pagi, makan tengah hari. Hak tu hak kita nak jadi sendiri. Tapi hak ni ibadat, kita kena atur, kita kena latih, kita kena iktisab, dia panggil usaha. Secomel-comel usaha, secomel-comel susunan ialah susunan Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini syariat dulu, umat zaman dulu. Syariat Daud dah kekal secara sunat kepada umat Muhammad SAW. Nabi Daud, dia berpuasa sehari, dia berbuka sehari. Kita bulan puasa tak boleh buat gitulah. Ni syariat Nabi dulu. Tapi hari bulan-bulan lain boleh. Hidup macam Nabi Daud, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kemudian bangun malam pula, ialah dia tidur 3 jam. Dia bangun 2 jam, dia tidur pula sejam. Dia tidur separuh malam. Dia bangun 1/3 dan dia tidur pula 1/2. Ni pun comel. Orang panggil ada tidur, lebih ke tidur sikit dan ambil sedikit untuk sembahyang malam. Puasa dengan bangun malam ni orang panggil ibadatus sir. Ibadat sembunyi orang panggil. Ibadat sembunyi. Pandai kita susuk puasa, memang kita susuk dah. Puasa sunat terutamanya. Tak ada orang tahu puasa ni.
Puasa nak elang kat orang payah. Semua orang boleh kata puasa. Sebab masa nak makan tu puasa lah. Makan sekejap je. 2 minit, 3 minit siap makan. Hak lain tu, kalau tak makan orang kata puasa. Jadi kalau kita puasa tak ada orang tahu. Malam pula kalau kita tidur bersama orang. Orang tidur, kita tidur. Orang bangun, kita bangun. Jadi orang ingat kita tidur dan bangun bersama orang ramai. Tiba-tiba ada satu ketika sebenarnya kita celah untuk bangun malam. Jadi ini Nabi Daud alaihi salam. Apa sebenarnya Daud ni? Sebab apa disebut nama Daud? Daud lah sebenarnya contoh manusia yang Tuhan nak lahir di atas muka bumi ni. Dalam Quran kata, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, aku lantik engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka berhukumlah engkau dengan perintah Allah kebenaran, dan jangan ikut hawa nafsu. Maka dia menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Tuhan kata. Jadi Daud adalah khalifah. Jadi Ramadan, puasa siang hari, berbangun malam hari ni orang panggil latihan, exercise yang melahirkan khilafah. Ya Tuhan kata, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Tuhan janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan jadikan mereka ini khalifah-khalifah di atas muka bumi. Dan Tuhan tempatkan agama di tempat yang Tuhan redha, tempat tertinggi dalam pemerintahan negara. Jadi ni orang panggil madrasah Ramadan. Madrasah siam, madrasah qiyam. Sekolah puasa, sekolah bangun malam, melahirkan khalaif, khalifah-khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia mendidik nafsu, mengawal dan memuliakan diri. Kita bulan puasa ni orang panggil kita mulia. Kerana selama ini kita hamba makan, orang panggil hamba minum, hamba pakaian comel, hamba kepada makanan sedap, hamba kepada dinar, hamba kepada dirham. Ya Nabi kata, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khabisah. Hina hamba dinar, hamba dirham, hamba makanan sedap, hamba pakaian comel. Idza syika falan tukish, dalam hadis kata. Lemah. Kalau kena duri pun tak reti nak cabut duri. Nabi umpamakan macam itulah. Hakikatnya kalau hamba kepada barang-barang ini, orang panggil lemah, tidak kuat. Wa tuba li 'abdin akhidhin bi'inani farasih. Bertuahlah Nabi kata seorang hamba yang gagah, pegang tali kudanya, dia bangkit. In kana fil hirasati kana fil hirasah, in kana fis saqati kana fis saqah. Dan dia boleh bertugas di mana-mana sahaja. Ditugaskan untuk mengawal orang tidur. Orang tidur dia kawal. Dia seorang dua je jaga. Dia sanggup. In kana fis saqati kana fis saqah. Jika dia ditugaskan untuk duduk belakang, jaga pasukan depan, mengawal dan merisik bahaya daripada belakang, dia sanggup. Ini orang panggil tuba, dapat syurga tuba, ataupun bertuah. Nabi sebut bertuah. Jadi melahirkan hamba yang sanggup bekerja dengan ibadat sir, dipanggil ibadat sembunyi. Kerana dah terlatih dengan ibadat sembunyi.
Puasa ni barang susu. Ibadat malam ni barang susu. Jadi ni apa ni yang kita belajar daripada Daud lah. Daud akhirnya mulia. Orang yang ada amalan sembunyi ni, dia akan mulia di atas muka bumi. Nabi Daud dimuliakan dalam pasukan kecil. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ni ucapan Raja Talut ketika memimpin pasukan yang di dalamnya ada Daud. Orang tak kenal lagi Daud masa tu. Daud ni budak kampung. Bela kambing, bela biri, menyertai pasukan Talut apabila Talut memanggil untuk jihad. Pasukan yang diuji, di kampung lagi dah diuji, ditapis-tapis. Tapisan terakhirnya di Sungai Jordan sebelum masuk bumi Palestin. Yang Talut kata, "Faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi." Siapa yang minum banyak, siapa tengok sungai, kawan lapar, dahaga, tengah padang pasir, pakai tengok banyak-banyak. Siapa yang minum banyak, dia boleh balik. Jangan ikut pasukan aku. Bukan bilangan yang dicari oleh Talut. Dia cari kualiti. Dia cari orang yang boleh patuh, boleh kawal nafsu. Dan siapa yang tidak mengambil kecuali hanyalah satu teguk air daripada tapak tangannya, hak tu boleh ikut sertai aku, dia kata. Akhirnya seberang sungai tinggal 300 orang lebih. Pasukan yang disebut oleh Talut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tuhan boleh sangat memenangkan kumpulan kecil, mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah. Tiba-tiba menang sungguh. Kumpulan ni katanya bilangan dia 313 orang. Sama dengan pasukan Badar. Yang dikeluarkan Nabi SAW daripada puasa pertama. Orang Islam dulu baru puasa pertama 17 Ramadan telah melahirkan 313 orang Daud, orang panggil. Sebab pasukan 313 ni Daud. Dalam Quran sebut wa qatala Dawudu Jaluta fa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dalam pasukan kecil inilah Daud muncul. Tuhan sebut nama Daud. Itu kemunculan pertama Daud. Dia membunuh Jalut. Lalu Tuhan beri kepadanya kerajaan, Tuhan beri kepadanya kebijaksanaan, dan Tuhan ajar kepadanya apa yang dia kehendaki. Jadi kita baca hadis ini daripada Abdullah ibnu Amr. Tiba-tiba Nabi tunjuk kepada saudaranya, akhi Daud, dia kata, saudaraku Daud, orang yang paling bijak berpuasa, orang yang paling bijak bangun malam. Dan dia adalah pemerintah akhirnya mewarisi kerajaan Palestin. Kemudian mewariskan kepada anaknya Sulaiman, wa warisa Sulaimanu Daud. Dan dia juga ahlu jihad. Apabila Tuhan lembutkan kepadanya baju besi, besi lalu dia buat baju besi. Dalam Quran sebut pasal kehebatan Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Aku ajar kepada Daud ini cara buat baju besi untuk menjaga kamu ketika kamu berperang. Kita ingat besi dia buat tingkat gini je, pintu rumah dah. Ada orang ingat Nabi Daud ni buat grill rumah. Bukan. Nabi Daud bila pandai menguruskan besi, dia buat baju perang. Dia buat pedang. Ini Daud alaihi salam. Kemudian dia juga ahli ibadat. Kita tahu kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Yang apabila dia berzikir, dia menyebut nama Allah, maka yang menyebut bersamanya ialah burung-burung yang berterbangan. Dalam Quran kata inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab.
Kami tunduk kepadanya gunung ganang yang bertasbih bersama dengan Nabi Allah Daud. Di awal pagi dan di hujung petang. Burung-burung berhimpun. Semuanya bertaubat kepada Allah. Semuanya kembali dan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Ini Nabi Daud alaihissalam. Jadi harapan besar kita lah, orang kata menjadikan sasaran Ramadan ini ialah Daud alaihissalam. Nabi letak targetnya ialah kelahiran Nabi Allah Daud alaihissalam. Bukan Nabi lah kitanya, tapi orang kata, orang Arab kata tashabbahu bil kirami wa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami kiramu. Kita menjejaki orang-orang baik walaupun tak akan jadi dia lah, dia kita. Tapi menjejaki ni pun mulia. Kita turut-turut, kita tiru-tiru ni pun dah satu kemuliaan. Walaupun tidaklah kita jadi orang mulia seperti mereka. Mereka kemuliaan yang tinggi. Kita tumpang kemuliaan mereka dengan menurut. Menurut ni pun sebenarnya dah satu kemuliaan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.